Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 8.35. Antara paparan utama, kalau saya Muhyiddin, saya malu. UMNO tertembak kaki sendiri. Apakah zaman Perikatan Nasional kini terang benderang? Lepas buang bersatu, UMNO nak kawan dengan siapa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Samad menegaskan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin takut untuk Parlimen bersidang kerana beliau menghadapi isu keabsahan. Kini Kerajaan Perikatan Nasional hanya mempunyai 109 sokongan ahli Dewan Rakyat. Menurut Khalid, seiring dengan prinsip Machiavelli yang menghalalkan matlamat, Presiden Bersatu itu akan menutup saluran untuk mempertikaikan keabsahannya. Kita tahulah Tan Sri Muhyiddin Yassin dia sendiri pun dah kata kami ini bukan kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat. Kan dia sendiri mengaku dia pun sedar. Itulah. Ya. Dan apabila dah dapat kuasa, maka dia buat apa saja yang perlu untuk kekal berkuasa, termasuk gantung parlimen, prorokkan parlimen supaya tak ada saluran untuk nak jatuhkan dia sebagai Perdana Menteri. Itulah. Ahli Parlimen Shah Alam itu berkata demikian dalam slot bicara YB Khalid Samad siri 98 menerusi Jom Channel bertajuk Darurat Parlimen bersidang kembali malam tadi. Beliau menyambut baik titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bahawa Parlimen boleh bersidang dalam tempoh darurat. Khalid memetik titah Al-Sultan Abdullah bahawa tanggapan sesetengah pihak pelaksanaan proklamasi darurat menghalang Parlimen untuk bersidang adalah tidak tepat. Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Dato' Ahmad Fadil Syamsuddin dalam kenyataannya bagi pihak istana berkata, perlu ditegaskan di sini bahawa perkenan Sri Paduka Baginda kepada nasihat Perdana Menteri berkenaan pengisytiharan proklamasi darurat pada 12 Januari 2021 adalah semata-mata sebagai langkah proaktif membendung gejala wabak COVID-19 yang telah meragut lebih 1,000 nyawa setakat ini. Mengulas mengenai titah yang di-Pertuan Agong itu, beliau berkata, kalau saya Muhyiddin, saya malu, kata Khalid. Khalid berkata Muhyiddin dan mereka yang keluar dari Pakatan Harapan untuk menjatuhkan kerajaan adalah pengkhianat. Beliau mengecam PAS yang mengaku sebagai parti Islam tetapi bersekongkol dengan pengkhianat, sedangkan tindakan itu dilarang oleh Islam. Kata Khalid, PAS juga berdiam diri apabila Parlimen digantung. Dengan jelas, PAS menghalalkan rampasan kuasa atau kudeta yang ditakdirkan sebagai pemberontakan. Kononnya, Perikatan Nasional mahu menyelamatkan negara, tetapi seluruh dunia tahu kedudukan Malaysia di mata masyarakat antarabangsa sangat buruk. Yang jelas, rampasan kuasa oleh Perikatan Nasional telah membawa mudarat yang berterusan kerana kecaman terhadap kerajaan perampas yang digelar tubuh atap ini tidak berhenti. Hanya orang yang bebal sahaja yang tidak nampak bahawa politik di negara ini tidak stabil. Sementara itu, makcik pun tahu ekonomi negara ini juga tidak stabil. COVID-19 pula dipersalahkan sebagai puncanya. Ingin Jom Channel mengingatkan, bukankah rampasan kuasa ini dilakukan di saat negara sedang berhadapan dengan COVID-19 yang telah dapat ditangani oleh Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu? Tidak ada kematian akibat jangkitan COVID-19 di zaman pentadbiran Pakatan Harapan, tetapi disebabkan kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional dalam menguruskan pandemik ini, kes COVID-19 semakin meningkat. Bilangan kematian kini sudah mencecah melebihi 1,000 orang. Tidak nampak langsung celah mana Perikatan Nasional menyelamatkan negara, kecuali dalam halusinasi pemimpin-pemimpin gerombolan tubuh atap dan pengampu-pengampu mereka. Tak malukah kita ditegur oleh ahli parlimen dari negara yang kurang maju seperti Kampuchea? Apa nak dikata, cempedak menjadi nangka.
Kononnya nak serang DAP. Mana tahu tertembak kaki sendiri. Itulah yang berlaku kepada golongan kakistokrat yang kini menguasai kerajaan minoriti setelah bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik menguraikan bagaimana proses penerbitan buku teks sejarah tingkatan 4 itu dijalankan. Kini Kementerian Pendidikan Malaysia KPM tampil pula dengan penjelasan yang sama. Menurut KPM, semua proses penerbitan telah dipatuhi bagi menjamin kualiti buku teks termasuk ketepatan fakta. Penerbitan buku itu berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP KSSM Sejarah Tingkatan 4 serta mengikut prosedur operasi standard penerbitan buku teks KPM yang dikemas kini pada tahun 2018. Pada 24 April 2018, DSKP KSSM Sejarah Tingkatan 4 telah diteliti, disemak dan diperakui sah oleh panel pakar rujuk kurikulum sejarah dan buku teks sejarah KPM. Mereka adalah pakar sejarah seramai 7 orang daripada pelbagai pengkhususan dan kaum. Kandungan DSKP KSSM Sejarah Tingkatan 4 adalah berpandukan laporan jawatankuasa khas mengkaji kurikulum sejarah dan buku teks sejarah Sekolah Menengah KPM 2011-2012. Pemilihan penulis buku teks pula adalah berdasarkan tata cara penerbitan pakej buku teks Dewan Bahasa dan Pustaka dan mengikut kriteria khusus iaitu mempunyai latar belakang pendidikan sejarah serta berpengalaman menulis buku teks sejarah, kata kenyataan tersebut. Menurut kenyataan KPM, proses penerbitan buku teks KSSM Sejarah Tingkatan 4 telah melalui proses kawalan mutu yang ketat merangkumi pemetaan kandungan, penulisan manuskrip, penyediaan dan penyemakan proof muka surat, naskah sedia kamera, pengakuan naskah sedia kamera, naskah contoh, apresiasi kulit buku teks dan kelulusan naskah contoh bagi menyediakan naskah edar. Proses ini melibatkan panel pakar rujuk kurikulum sejarah dan buku teks sejarah KPM, Jawatankuasa Peningkatan Mutu Buku Teks, Jawatankuasa Pembaca Luar dan Jawatankuasa Penilaian Teknikal 4 KPM. Bagi mewasitkan fakta tertentu, KPM mendapatkan pengesahan fakta sejarah dan kandungan daripada agensi kerajaan yang terlibat seperti Arkib Negara, Muzium Negara, Persatuan Sejarah Malaysia, Suruhanjaya Pilihan Raya dan Setiausaha Kerajaan Negeri, kata pihak KPM. Terdahulu, Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan dalam satu ciapan di Twitter berkata, tolak buku sejarah tingkatan 4 atau perbaiki, edit, cetak semula buku ini satu perbuatan jenayah. Beliau mengakhiri Twitter tersebut dengan hashtag KPM dan hashtag pendidikan. Harap segera ambil tindakan. Beliau mengepilkan kenyataan satu kumpulan yang menamakan diri mereka Sekretariat Gabungan NGO yang berkata kandungan buku teks tersebut mengandungi fakta yang boleh memberi kesan negatif kepada pelajar berkaitan sejarah negara. Sekarang, KPM berkata merekalah yang bertanggungjawab menerbitkan buku tersebut. Kenyataan itu sekaligus menyokong hujah Mazli bahawa beliau mahupun Pakatan Harapan tiada kaitan dengan penerbitan buku teks berkenaan. Menurut Mazli, pakar rujuk KPM ialah Profesor Madya Syamrah Hayu Aziz, UIAM, Profesor Kamaruzaman Yusof, UTM, Profesor Emeritus Abdullah Zakaria Ghazali dan Dr. Ho Hui Ling, UM, Profesor Simarugan Pandian dari USM, Profesor Madya Rohani Abdul Ghani, UKM dan Profesor Madya Bilche Bala, UMS. Daripada senarai nama pakar tersebut, kata Mazli, dan kita pun tahu ada yang sangat cenderung kepada UMNO. Adalah lebih tepat sebenarnya jika Dr. Ashraf bertanya kepada pakar-pakar ini daripada menuduh saya dan Pakatan Harapan secara membuta tulis, tegas Mazli. Kononnya hendak memburukkan Pakatan Harapan sebagai pro-komunis. Tiba-tiba terkucil sebab senapang yang dihalakan ke arah Pakatan Harapan itu tertembak kaki sendiri. Pada 24 April 2018, kerajaan masih dikuasai oleh UMNO, Barisan Nasional. Dalam Islam, kita dinasihatkan supaya bertabayun apabila menerima sesuatu berita untuk memastikan kebenarannya. Ini supaya kita dapat mengelak daripada berlakunya penyebaran berita palsu. Perbuatan tersebut akan mendatangkan kemurkaan Allah SWT serta tergolong dalam golongan yang pendusta menurut hadis yang diriwayatkan oleh Hafs bin Asim radhiyallahu an. Sabda Nabi SAW, maksudnya cukuplah bagi seseorang itu digelar pendusta apabila menceritakan semua yang didengarinya tanpa tabayun. Riwayat Muslim. Justru sekarang tindakan hendak diambil ke atas siapa?
Setiausaha politik kepada Pesuruhjaya PAS Perak, Fairuz Hafiz Othman mengumpamakan zaman pentadbiran kerajaan Pakatan Harapan seperti zaman pemerintahan Jepun dan keganasan komunis. Minggu ini adalah minggu ulang tempoh 22 bulan zaman gelap negara. 23 Februari mencatatkan sejarah runtuhnya kerajaan tunggal sejak merdeka di Malaysia. Mungkin berpegang kepada jika diberitahu Mogol kalah, janganlah kamu percaya. Ada parti terasa begitu. Mereka tidak sesekali menyangka akan kalah, tidak menduga, malah hingga hari ini masih ada yang bermimpi tidak pernah kalah. Tulisnya di Harakah Daily pada 26 Februari 2021. Begitulah Fairuz memulakan tulisannya untuk menggambarkan bahawa pemerintahan Pakatan Harapan adalah zaman yang gelap di negara ini. Untuk mengaitkan analoginya tentang kononnya pentadbiran Pakatan Harapan itu gelap seperti zaman Jepun dan komunis, beliau bercerita tentang kehidupan pada zaman berkenaan. Beliau berkata, Jepun disambut sebagai penyelamat dari penjajah British. Namun setelah Jepun membebaskan negara, Jepun lebih rakus ketika berkuasa. Slogan penyelamat berganti, penjajah ngeri, katanya. Kemudian, Fairuz bercerita tentang orang Melayu yang membantu China. Namun China yang bernaung sebagai parti komunis rupanya juga bangsa penjajah. PKM yang pada asalnya menentang Jepun dengan bantuan British berubah watak menjadi pengganas menentang British. Dari sebuah parti haluan kiri menjadi gerila pengganas, katanya. Menurut beliau, sejarah Cina komunis mengambil alih memerintah negara pada tahun 1945 dalam tempoh peralihan adalah sejarah hitam dan kejam negara. Semua cerita sejarah hitam itu diulang-ulang. Saya tak sempat melaluinya. Namun, jika ada anak cucu yang bertanya mengenai sejarah hitam negara yang sempat saya lalui, mungkin tempoh 22 bulan pemerintahan Pakatan Harapan boleh saya kongsikan. Boleh kan? Ujarnya. Fairuz bermetafora dengan kisah gelap sewaktu pemerintahan Jepun dan komunis untuk memberi gambaran bahawa situasi pemerintahan Pakatan Harapan adalah seperti itu. Ini dapat dilihat daripada ayat pembukaannya dan penutup karya sampahnya di Harakah Daily itu. Bagaimana akhbar yang menjadi lidah rasmi PAS itu boleh menerbitkan tulisan yang langsung tidak ada nilai ilmiah itu amat menghairatkan. Di sini, Jom Channel bertanya, berapa ramai yang mati kelaparan ketika Pakatan Harapan memerintah negara seperti di zaman Jepun? Berapa ramai yang disembelih oleh kerajaan Pakatan Harapan seperti di zaman komunis? Siapa yang bersahabat dengan Cina komunis? Siapakah yang dijemput berucap oleh Jabatan Antarabangsa, Jawatankuasa Pusat Parti Komunis Cina dan bercakap mengenai isu penyatuan nasional dan kestabilan politik? Adakah Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng atau Naib Presiden MCA Datuk Seri T. Lian Ke? Pernahkah mana-mana pemimpin DAP berkata, saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata, ini kerajaan Melayu Islam, seperti yang dilaungkan oleh Presiden MCA Wee Ka Siong hanya 2 minggu selepas Perikatan Nasional merampas kuasa. Parti mana yang cuba menyaman kerajaan PAS Kelantan kerana tidak bersetuju dengan Undang-Undang Hudud? Adakah DAP atau gerakan yang kini menjadi sahabat PAS dalam Perikatan Nasional? Pakatan Harapan membebaskan negara dari pemerintahan kleptokrat UMNO Barisan Nasional. Adakah Pakatan Harapan selepas berkuasa menjadi rakus dan bertukar sebagai penjajah negeri? Saudara, keluarlah dari perigi buta dan bacalah berita-berita online dari seluruh dunia. Semoga dengan bacaan itu, saudara benar-benar nampak cahaya yang terang benderang dan kebenaran yang saudara cuba nafikan. Berceritalah sekarang apa kegelapan yang dilakukan oleh Pakatan Harapan semasa berkuasa di Putrajaya. Jangan hanya berani berkias, beranalogi dan bermetafora. Mengapa tunggu sampai bercucu? Memfitnah itu berdosa, saudara. Anggota Majlis Tertinggi UMNO Datuk Dr. Fuad Zarkashi berkata partinya akan menyingkirkan Perikatan Nasional pada pilihan raya umum yang akan datang. Beliau mengumpamakan bersatu iaitu parti yang menerajui Perikatan Nasional seperti telur di hujung tanduk. Fuad menyindir Tan Sri Muhyiddin Yassin susulan titah yang di Pertuan Agong bahawa Parlimen boleh bersidang ketika darurat. Nak tanya Muhyiddin, semalam mana yang lebih sakit? Kena cucuk vaksin
atau titah yang di-Pertuan Agong bahawa Parlimen boleh bersidang. Beliau yang enggan menggunakan istilah bersatu untuk parti yang diketuai Muhyiddin itu senada dengan kenyataan pemimpin Pakatan Harapan. Perkara yang paling ditakuti oleh Muhyiddin dan PPBM ialah sidang Parlimen dan pilihan raya umum. Silap langkah, PPBM boleh meninggal, ujar Puan. Katanya, kehilangan Johor dan Perak di ketika bersatu amat berkuasa di kerajaan pusat menghiris hati pemimpin parti itu. Menurut Puan, bersatu runsing apabila 147 ketua UMNO bahagian menolak kerjasama dengan parti itu. Maknanya, UMNO tetap akan bertanding di 16 kerusi lompat dari UMNO ke bersatu. Maka, apa yang tinggal untuk PPBM? Pagoh sendiri belum dapat dipertahankan. Apa jaminan bukan Melayu untuk mengundi PPBM? Soalnya. Kata Puan, bersatu bukan parti yang memiliki akar umbi. Sekarang apa jadi? Boleh tanya tak berapa cawangan PPBM di 16 kerusi lompat? Contoh, Larut dan Mersing. Saja tanya, jangan saman pula. Ujarnya sinis dalam Facebooknya. Apa pula kata pemimpin Pakatan Harapan? Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, politik ialah the art of possible. Politik adalah seni serba mungkin. Apa pun boleh terjadi. Menurut beliau, Amanah bersedia untuk mempertimbangkan kerjasama politik dengan mana-mana parti termasuk UMNO selepas pilihan raya umum nanti dengan syarat rakan-rakannya dalam Pakatan Harapan bersetuju. Bagaimanapun, Salahuddin menegaskan untuk pilihan raya umum ke-15, Amanah mengutamakan kerjasama dengan parti-parti Pakatan Harapan dahulu iaitu Keadilan dan DAP. Kecuali ada perkembangan baharu mengenai kerjasama tersebut. Beliau melihat Pakatan Harapan adalah satu-satunya harapan rakyat selepas terbukti menerusi perbandingan dengan 3 era pemerintahan negara, Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan sekarang ini Perikatan Nasional. Kata Salahuddin, Barisan Nasional jatuh kerana kerajaannya korup, manakala Perikatan Nasional pula bakal jatuh kerana ia kerajaan yang gagal. Kita akan memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri selepas pilihan raya nanti sebagaimana yang telah kita janjikan, tegas Salahuddin dalam satu wawancara khas baru-baru ini. Terdahulu, Datuk Seri Najib Razak membayangkan tidak mustahil UMNO bekerjasama dengan pihak atau parti yang telah dilabel sebagai musuh politiknya seperti DAP dan Keadilan ataupun Amanah. Mengulas mengenainya, Salahuddin berkata, saya beranggapan bahawa atas parameter tertentu demi rakyat dan negara, kita pula sedang hadapi COVID-19. Kita boleh mengadakan kerjasama dengan siapa saja. Mungkin selepas pilihan raya umum ke-15, mungkin berlaku atas dinamika politik. Atau orang sebut hari ini penjajaran baharu politik di Malaysia, kata bekas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani itu. Salahuddin berpendapat semua pihak harus menghentikan politik permusuhan. Kita harus melihat ke hadapan tentang dinamika ini dan parti-parti sekecil mana pun penting untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil kerana ini yang diperlukan rakyat sekarang. Letakkan noktah kepada langkah syaratan atau langkah yang memalukan seumpama itu, ujarnya. Salahuddin nampaknya bersedia untuk melupakan persengketaan dengan UMNO demi masa depan negara. Dalam hubungan ini, beliau benar. Jika asyik memandang ke belakang, bilakah akan melangkah ke hadapan? Namun kita harus sentiasa beringat, yang di belakang itu ialah pengalaman, yang di hadapan ialah cabaran. Berhati-hatilah, jangan digigit oleh ular yang sama dari lubang yang sama kedua kali. Jangan lupa, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.